Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Syahrizal Azrain bin Sabrun dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Setia Teluk Intan. Okey, pada hari ini kita akan mempelajari bab 10 sains tingkatan 4 iaitu kimia dalam perubatan dan kesihatan. Okey, 10.1 perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari. Okey, kita akan tengok dulu apa itu perubatan tradisional. Okey, perubatan tradisional ialah kaedah perubatan yang menggunakan tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan dan juga bahan semula jadi yang diaplikasikan secara khusus maupun gabungan bagi diagnosis dan juga untuk merawat penyakit. Itu maksud perubatan tradisional. Okey, kita tengok apa ciri-ciri bagi perubatan tradisional. Okey, yang pertama adalah kos rawatan yang rendah sebab dia menggunakan bahan-bahan di sekeliling kita ya. Okey, rawatan menggunakan bahan semula jadi daripada tumbuhan dan juga haiwan. Keberkesanan rawatan lebih perlahan dan dia mengambil sedikit masa, diwarisi dan diamalkan turun temurun. Kita dapat petua daripada nenek moyang, daripada atuk nenek kita kan. Okey, pembuktian keberkesanan secara pengalaman. Itu ciri-ciri bagi perubatan tradisional. Seterusnya kita tengok kepada perubatan moden. Okey, perubatan moden ialah campuran seni merawat dengan pelbagai bidang ilmu sains yang mempunyai hubungan langsung dengan sains kesihatan dan bioperubatan. Okey. Jadi dia melibatkan bidang-bidang seperti perubatan klinikal, penyelidikan, perubatan dan pembedahan dalam mengubati penyakit dan juga merawat kecederaan. Okey, itu perubatan moden. Okey, ciri-ciri bagi perubatan moden yang pertama adalah untuk rawatan menggunakan ubat-ubatan sintetik, ubat buatan daripada manusia, menggunakan kaedah moden seperti pembedahan, rawatan laser dan juga radioterapi. Rawatannya adalah lebih berkesan dan lebih cepat. Okey, itu ciri perubatan moden. Pembuktian keberkesanan secara klinikal. Ada uji kaji, ujian makmal ya. Kos rawatan yang mahal. Itu ciri-ciri bagi perubatan moden. Okey, sekarang kita tengok perubatan komplementari ya. Seperti dalam gambar tu dia gunakan aquapuncture kan. Okey, kepelbagaian kaedah dalam penjagaan kesihatan yang berasal daripada pelbagai bentuk budaya sejak zaman berzaman. Okey, kaedah ini merangkumi dua bahagian utama iaitu produk semula jadi, senaman badan dan juga minda. Keadaan ini boleh digunakan bersama rawatan moden bagi merawat sesuatu penyakit seperti rawatan kanser. Okey, apa ciri-ciri perubatan komplementari? Okey, tidak menggunakan ubat-ubatan terapeutik dadah dan bahan sintetik kimia. Dia tak ada gunakan bahan kimia. Mengambil kira pandangan pengamal perubatan moden dan juga tradisional. Dia tengah-tengah. Dia ambil moden, dia ambil juga tradisional. Tidak melibatkan pembedahan dan jahitan terhadap tubuh badan. Okey, itu ciri-ciri bagi komplementari. Okey, ubat-ubatan yang digunakan dalam perubatan tradisional moden dan komplementari ya. Okey, ubat ialah dadah ataupun bahan yang diambil untuk mengawal kesihatan dan juga merawat atau mencegah sesuatu penyakit. Okey, ubat dan rawatan ini perlulah didapatkan daripada pihak-pihak yang bertauliah seperti farmasi, hospital, klinik swasta, klinik kerajaan dan sebagainya ya. Okey, ubat tradisional diperoleh daripada sumber semula jadi seperti tumbuhan, haiwan dan diproses secara kimia. Okey, ubat ini diamalkan sejak zaman dahulu kala lagi. Okey, ini antara ubat tradisional. Yang pertama, aloe vera, lidah buaya. Okey, kita ambil lendiran daripada daunnya, disapu pada kulit untuk mengurangkan kesakitan kulit akibat selaran matahari, sunburn atau terkena benda panas. Okey, yang kedua, ginseng. Okey, herba yang popular digunakan oleh kaum Cina untuk memelihara kesihatan badan. Okey, kemudian halia boleh melegakan bengkak dan sengal-sengal pada badan serta menghilangkan angin dalam badan. Okey, pokok bunga raya. Bunga ni ada khasiat dia. Okey, daunnya melegakan sakit kepala dan merawat masalah keguguran rambut. Okey, quinina, kulit daripada pokok ni digunakan untuk membuat ubat penyakit malaria. Okey, kita tengok pula ubat moden ya. Ubat moden ialah ubat yang dihasilkan di dalam makmal.
Okey, ubat moden disediakan dalam berbagai-bagai bentuk lah. Ada bentuk pil, kapsul, pasta, ampaian dan juga larutan untuk diminum. Okey, bergantung pada penggunaannya, ubat moden dikelaskan kepada 3 jenis iaitu analgesik, antibiotik dan psikoterapeutik. Okey, apa itu? Kita tengok. Okey, analgesik ialah ubat ini berfungsi untuk melegakan kesakitan. Contohnya adalah seperti aspirin, paracetamol dan juga Codeine. Pil itu ubat analgesik. Okey. Antibiotik berfungsi untuk membunuh ataupun dia boleh menghalang pertumbuhan bakteria berjangkit pada tubuh badan kita. Ubat ini dihasilkan daripada kumpulan mikroorganisma seperti fungus, kulat ataupun bakteria yang boleh melawan bakteria yang menyebabkan penyakit. Okay? Ubat ini boleh dihasilkan melalui sintesis bahan kimia dan antibiotik ni perlu dihabiskan mengikut dos yang diberikan. Kalau bagi 12 biji, 12 biji lah kita kena makan untuk memastikan bakteria betul-betul dihapuskan. Okey, contoh antibiotik adalah seperti penicillin dan streptomycin. Okey. Seterusnya, psikoterapeutik. Ubat ini digunakan untuk merawat pesakit psikiatrik, untuk merawat orang gila. Ubat ini tidak boleh diambil sewenang-wenangnya kerana dia boleh merubah perasaan, pemikiran dan kelakuan seseorang. Ubat ini dikelaskan kepada 3 jenis iaitu yang pertama stimulan untuk merangsang atau mengaktifkan kegiatan otak dan perasaan pesakit. Contohnya adalah amfetamina. Okey, antidepresan. Ubat ini berfungsi untuk mengawal keadaan kemurungan. Okey, contoh dia adalah imipramine dan juga amitriptyline. Okey, antipsychotik ubat penenang. Contohnya tranquilizer, barbiturat, dozapin dan juga haloperidol. Okey, ini adalah contoh psikoterapeutik. Okey, kita tengok pula perubatan komplementari tadi. Perubatan komplementari tidak hanya memfokuskan usaha merawat penyakit saja, tetapi juga memastikan pesakit sihat secara menyeluruh, merangkumi fizikal badan dia, mental dan juga emosi. Perubatan komplementari ialah rawatan tambahan yang dilakukan bersama dengan perubatan moden dalam untuk rawatan penyakit. Okey, akupuntur. Jarum steril dimasukkan ke dalam titik-titik tertentu pada kulit badan, yang disebut titik akupuntur dan kemudian dimasukkan secara perlahan dan lembut. Hal ini dapat merangsang sistem saraf untuk melegakan kesakitan yang berlaku pada badan. Okey, yang kedua adalah kiropraktik. Apa dia kiropraktik dia menggunakan tangan ataupun dia tak menggunakan ubat tapi kemahiran ahli itu sendiri, orang itu sendiri untuk membetulkan semula kedudukan tulang dengan menggunakan tangan. Okey, dia berkesan untuk merawat sakit seperti sakit belakang, sakit leher, sendi-sendi, sakit kepala dan juga kecederaan disebabkan oleh sukan. Okey, urutan tradisional. Ini biasalah kalau kita lengah-lengah, kalau kita sakit, kita boleh mengurut kaedah untuk memanipulasi tisu lembut badan menggunakan tangan, menggunakan jari dan juga penumbuk. Urut didapati dapat melegakan keresahan, kesakitan, keletihan, ketegangan otot dan juga masalah urat saraf. Okey, seterusnya homeopati biasa kita dengar ubat yang sesuai diberikan kepada pesakit berdasarkan gejala yang ditunjukkan atau dimaklumkan oleh pesakit seperti demam, rasa sakit atau batuk. Okey, baru dia akan makan ubat homeopati ni. Ubat yang diberikan menguatkan keupayaan tubuh melawan penyakit yang datang menyerang. Okey, bukannya menjadikan bahan untuk membunuh kuman penyakit tersebut. Dia tak macam ubat untuk membunuh penyakit tersebut kan. Dia untuk melawan penyakit yang datang. Itu homeopati. Okey, terapi herba ini herba tadilah yang kita bincangkan tadi, menggunakan tumbuhan dan bahagian tumbuhan yang memiliki khasiat untuk mengubati penyakit. Okey. Okey, ubat dihasilkan daripada dua sumber iaitu sama ada buatan manusia iaitu sintetik ataupun secara semula jadi. Ubat tradisional biasanya diperoleh daripada sumber-sumber jadi yang berada di sekeliling kita. Okey, ini perbandingan ciri antara ubat buatan manusia dan juga ubatan daripada sumber semula jadi. Okey, yang pertama, ubat buatan manusia dihasilkan di makmal dan dikomersialkan secara besar-besaran untuk penggunaan ramai. Contoh vitamin C dalam bentuk pil dijual di farmasi dan juga klinik. Okey, ubat daripada sumber semula jadi diperoleh daripada tumbuhan dan haiwan. Contoh vitamin C, kita yang makan pil kita dapat daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okey,
ubat buatan manusia perlu diambil secara berterusan, biasanya untuk penyakit kronik atau berhenti apabila telah sembuh. Tetapi kalau semula jadi ini perlu diambil atau diamalkan secara berterusan dalam jangka masa yang lama supaya lebih berkesan, kerana dia take time untuk menunjukkan kesan. Okey, ubat buatan manusia, bukti penyembuhan berdasarkan ujian klinikal. Dia telah lakukan ujian dahulu, kemudian baru dia gunakan ubat tersebut. Tapi semula jadi ini bukti penyembuhan melalui kepercayaan dan pengalaman orang terdahulu. Okey, ubat buatan manusia berisiko mendapat kesan sampingan jika digunakan tanpa nasihat daripada doktor. Pesakit tidak mengikut dos yang betul. Makan 3 biji, dia makan 5 biji. Nak cepat baik kan? Tak boleh. Okey, tapi kalau ubat daripada sumber semula jadi ini berisiko mendapat kesan jika digunakan tanpa nasihat doktor juga. Okey, pesakit tidak mengikut dos yang betul. Dua-dua ni sama ya. Okey, kesan penyalahgunaan ubat-ubatan ya. Mesti tahu ya, tujuan utama ubat-ubatan ini adalah untuk menyembuhkan penyakit. Jadi kalau penyalahgunaan ubatan berlaku apabila seseorang menggunakan ubat-ubatan dengan cara yang salah, seperti menggunakan ubat bukan untuk tujuan sembuhkan penyakit tapi mengikut kehendak dia. Mungkin macam-macam dia rasa tanpa mengikut nasihat doktor. Okey, kesan penyalahgunaan ubat-ubatan boleh menyebabkan kematian, menyebabkan kesan sampingan yang teruk seperti alahan, muntah, sakit kepala, demam dan pengsan. Okey, menyebabkan ubat itu kurang berkesan untuk melawan penyakit. Okey, maka penyakit yang ingin diubati tidak sembuh. Menyebabkan ketagihan ubat jika diambil secara berlebihan seperti ubat batuk, pil penenang, itu tak baik untuk kesihatan. Okey, sekarang kita pergi kepada 10.2 iaitu radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Radikal bebas ialah atom atau molekul yang kekurangan satu elektron yang menjadikan atom atau molekul tersebut tidak stabil. Dia kehilangan elektron, menyebabkan molekul tidak stabil dan cenderung untuk menyerang atom atau molekul lain. Okey, kesan radikal bebas terhadap kesihatan manusia. Ada kesan rupanya radikal bebas ni kepada kesihatan manusia. Okey, proses pengoksidaan ialah tindak balas kimia yang berlaku apabila suatu bahan tindak balas mengalami kehilangan elektron. Okey, itu akan berlaku proses pengoksidaan. Okey, proses pengoksidaan yang berlaku secara semula jadi di dalam badan menghasilkan radikal bebas. Yang berlaku dekat badan kita akan menghasilkan radikal bebas. Okey, keadaan ini mencetuskan tindak balas berantai untuk menghasilkan lebih banyak radikal bebas. Maksudnya badan kita akan sakitlah. Okey. Metabolisme dan keradangan adalah antara dua faktor dalaman yang menghasilkan radikal bebas di dalam badan. Okey, terdapat juga faktor luaran seperti asap rokok, pendedahan kepada radiasi, cahaya matahari dan pencemaran udara. Okey, radikal bebas yang terlalu banyak dalam badan akan menjejaskan kesihatan manusia. Okey, ini kesan radikal bebas terhadap kesihatan manusia, menyebabkan penyakit seperti kardiovaskular dan juga ketidaksuburan. Okey, merosakkan buah pinggang, hati dan juga paru-paru. Menyebabkan penuaan awal seperti wajah berkedut dan juga rambut beruban. Okey, itu kesan radikal bebas. Okey, faktor dalaman tadi melalui daripada metabolisme dan juga keradangan, dia kehilangan elektron, dia merosakkan DNA. Jadi itu akan menyebabkan manusia akan menjadi sakit. Okey, faktor luarannya adalah seperti sinaran mengayon, sinaran ultraungu, pencemaran udara, asap kilang daripada hujan asid, sisa toksik dan juga asap rokok. Semua akan menyebabkan kerosakan DNA dalam sel badan manusia. Okey, 10.3 bahan antioksidan. Okey, kalau tadi 10.2 awak belajar itu apa itu radikal bebas yang boleh menyebabkan penyakit pada manusia. Sekarang kita tengok apa itu bahan antioksidan. Okey, bahan antioksidan ialah sebatan kimia yang diperlukan oleh badan kita untuk melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan tadi. Dia macam ubat lah bahan antioksidan ni. Okay, bahan ini melindungi sel badan daripada kerosakan akibat radikal bebas dan dianggap sebagai barisan pertahanan terhadap sesetengah penyakit. Okay, badan kita berupaya menghasilkan bahan antioksidan sendiri. Namun apabila usia meningkat, keupayaan atau kelebihan ini akan menjadi berkurang. Oleh itu kita perlu mendapatkan bahan antioksidan melalui pemakanan yang kita makan sehari-hari. Okey, antaranya yang pertama adalah beta carotene. Biasanya ditemui dalam kebanyakan makanan yang berwarna merah, kuning atau jingga. Okey, contoh dia adalah lobak merah, mangga dan juga ubi keledek. Itu mengandungi beta carotene.
Okey, lutein sering dikaitkan dengan mata yang sihat. Bahan antioksidan ini terdapat dalam kuantiti yang banyak dalam sayur-sayuran berdaun hijau seperti bayam, kubis dan brokoli. Jadi kita semua perlu makan sayur Setengah orang tak makan sayur kan, jadi badan kita tak sihat. Okey, lycopene ialah bahan antioksidan yang ditemui dalam buah-buahan seperti betik, jambu batu, tembikai, tomato, aprikot, limau, gedang dan juga buah oren. Okey. Vitamin C vitamin C vitamin laut air yang juga dikenali sebagai asid askorbik bahan antioksidan ini terdapat dalam buah-buahan sitrus, bayam, brokoli, kiwi, strawberry, cranberry, kubis, ladi hijau dan juga bijirin. Okey, kemudian vitamin E dikenali sebagai alpha tocopherol, ialah bahan antioksidan yang terdapat dalam pelbagai jenis minyak, termasuklah minyak kelapa sawit, minyak germa gandum, minyak jagung, minyak kacang soya. Bahan ini ditemui dalam aprikot, brokoli, kekacang dan juga mangga. Okey, faktor yang mempengaruhi pengoksidaan makanan. Okey, proses pengoksidaan boleh dilihat berlaku kepada makanan yang terdedah kepada udara. Contoh buah apel dan juga buah pisang. Kalau kita biar lama, dia akan berubah warna kan. Okey, jadi proses ini menyebabkan buah-buahan seperti apel dan pisang tadi menjadi perang apabila dibiarkan terdedah kepada udara. Okey, jadi itu udara adalah faktor yang menyebabkan pengoksidaan yang berlaku pada makanan. Okey, 10.4 kita tengok produk kesihatan. Okey, dalam ubat dia ada bahan aktif dalam produk kesihatan. Apa itu bahan aktif? Komponen tertentu di dalam suatu produk yang mempunyai kesan terhadap penyembuhan atau pencegahan penyakit. Okey, kalau awak tengok dekat botol ubat tu mesti ada dia punya bahan awak nampak bahan aktif, contoh vitamin C untuk antioksidan. Okey, penggunaan produk kesihatan yang terdapat dalam pasaran kadang-kadang produk kesihatan seperti suplemen diambil untuk memulihkan penyakit dan mengekalkan kesihatan kita. Kita perlu suplemen tambahan untuk mengekalkan badan kita sentiasa sihat. Okey, penggunaan produk kesihatan yang terdapat dalam pasaran. Okey. Untuk mencegah penyakit kita lah, kita mengambil suplemen tadi. Contohnya pengambilan multivitamin dapat meningkatkan proses tumbuh-sarang kanak-kanak. Okey, seterusnya gaya hidup masyarakat kini yang sibuk bekerja, kita sibuk mak ayah sibuk bekerja tidak mengamalkan makanan seimbang, makan pun tak ikut waktu dia akan menjejaskan kesihatan Okey, jadi apa yang perlu diambil adalah pil-pil vitamin menjadi pelengkap kepada amalan pemakanan yang tidak seimbang tak sempat makan buah macam buah tak sempat belikan, jadi kita ambillah pil-pil vitamin yang boleh membantu kesihatan badan kita. Itu sahaja dalam tajuk bab 10 ini. Sekian, terima kasih.